Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya meronda dengan Scrambler by Ducati. Yang ini ialah versi 1100 Pro Sport. Jadi Scrambler ni adalah satu produk ikonik Ducati pada tahun 70-an dia pernah buat, sekarang dah dihidupkan kembali dan ianya agak popular jugalah. Dan versi 1100 ni ialah yang paling besar, yang Pro Sports ni saya rasa antara yang paling ganas lah yang dia orang hasilkan. Dan hari ni saya sangat-sangat seronok pasal dapat meronda dengan benda ni. Walaupun dia hanya satu motosikal yang boleh kita kira berat lah, 1100cc, tapi dalam bentuk Scrambler ni sebenarnya saya rasa ini salah sebuah motosikal besar yang kira senang untuk orang yang novice pun boleh handle. Cuma power dia tu banyak sikit, kena berhati-hati sikit. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Dengan nama Scrambler ni kita pun membentuk satu image lah yang kita expect daripada reka bentuk motosikal ni. Dan daripada sini kita tengok dia punya gaya Scrambler tu agak sukar, nampak jelas sikit lah. Cuma kita nampak dia punya dari segi reka bentuk fork design dia, dan mungkin kedudukan exhaust tu ada sikit gaya Scrambler, dan of course dia punya ground clearance dia lah tinggi. Tapi selain daripada tu ianya masih lagi kekal nampak sebagai sebuah Ducati. Tak payah nak cerita apalah, tengok exhaust tu pun dah cukup dah. Exhaust tu pun macam satu reka bentuk yang sangat seni. Sebenarnya ramai orang tertarik ataupun beli Ducati ni kerana reka bentuk, kerana nama. Saya ingat masa pertama kali Scrambler ni dilancarkan 2015-2016, saya rasa teruja sangat-sangat. Produk Itali ni memang dia cantik dan penuh emosi. Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Ferrari, Vespa, Moto Guzzi, Lambretta, MV Agusta, ni semua produk-produk yang memang mempunyai tahap emosi yang tinggi, dan kita mahukan dia walaupun kita tahu mungkin ada banyak flaw, ada banyak masalah. Jadi Scrambler ni pun sama. Dan bila kita tengok pada dia punya reka bentuk dan detailing dia, kita tahu bahawa Ducati memang faham benda ni. Tapi Ducati lah dan produk Itali yang lain, dia punya keunikan dia bukan hanya di permukaan ataupun hanya di reka bentuk. Sebenarnya reka bentuk yang dihasilkan tu ada kelebihan teknikal sendiri. Ini daripada dia punya kerangka tubular trellis kepada aturan silinder dalam bentuk V yang baring ke depan atau digelar L, hingga ke sifat enjin tersebut. Kesemuanya membantu untuk menghasilkan satu pengalaman penunggangan yang unik dan tak boleh didapati pada motosikal lain. Versi Pro Sport ni mengambil sikap Scrambler tu dan membawanya ke satu tempat yang di mana ia diberikan kemewahan dari segi gaya ganas dan jiwa muda. Jiwa muda yang mahu seperti memberontak dan mencari kebebasan tanpa had. Ini kerana konsep Scrambler dengan enjin 2 silinder sebesar 1100cc ni adalah satu idea yang agak menakutkan pada saya lah. Kalau dia ni orang, dia memang pakai jaket kulit hitam, pakai kacamata gelap dan muka penuh dengan parut bergaduh. Jadi masa saya diserahkan kunci, itulah perasaan saya. Sebenarnya saya tak pernah tunggang Scrambler by Ducati. Jadi saya mula ingatkan mereka nak bagi hak kecil lah. Sekali tengok dapat yang besar. Jadi bila saya mula naik dengan handlebar lebar, dengan rendah tu, dia seolah memaksa saya mengambil satu perasaan yang mengelirukan tapi menyeronokkan. Maksud saya handlebar yang rendah dan lebar tu dia menghasilkan posisi penunggangan yang agresif. Kita duduk ke depan lah. Jadi ini macam dia memaksa kita untuk bawa laju lah. Semacam dia akan gelak kat kita kalau kita bawa dia perlahan, ataupun dia tunjuk kita dia takut. Memang saya sebenarnya takut sikit pun, sebab bila pertama kali lah saya kilas dia punya throttle dengan agresif, gemuruh tu turun daripada kepala ke kaki lah. Ombak torque tu memang banyak dan dia tarik motosikal daripada tangan. Dengan itu kita diingatkan kembali bahawa kita tak boleh ambil ringan dengan jentera ni. Tambah pula masa saya dapat Scrambler 1100 Pro Sport ni 3 hari mendung dan hujan sepanjang hari. Bila jalan basah, torque yang tadi seronok, bila masa kering menjadi merisaukan, atau kalau saya jujur sebenarnya menakutkan. Penyudahnya untuk masih boleh menikmati torque, saya kekalkan gear yang lebih tinggi supaya tangan lebih bebas nak pulas torque tanpa kita jadi rasa takut. Jadi masa ni saya mendapati ada beberapa ciri yang unik untuk enjin ni. Jadi saya cuba nak kekalkan one gear higher tu daripada low speed pun. Tapi masa low speed dia macam kena betul-betul crank kan. Dia tak suka pull daripada low RPM. Maksudnya ada antara 2000 hingga 2500 RPM. Gear 2 dia tak suka pull solo. Gear 1 pun dia tak suka pull solo, dia kena tinggi sikit lah. Gear 1 tu 2000, 2500 dah boleh lah. Tapi gear 2 dia macam tak apa suka sangat lah. Kalau 2000 tu dia tersengguk-sengguk. Tapi bila kita dah cecah katalah 55-60 km sejam pada gear 6, RPM masih rendah,
dalam 2,500 macam tu, tapi kita boleh kilas throttle sampai habis dan dia tak tersengguk. So masa tu dia tak ada masalah, kita open throttle, low RPM, dan you boleh rasa just enjoy the top. Jadi dalam hujan itu yang saya lakukan. Dalam bandar pun sebenarnya kita boleh kekalkan gear 5 dan gear 6, 60 hingga 70% masa tunggang. Jadi kita boleh naik dengan relax lah. Jadi dia macam naik motosikal besar tapi automatic, banyak torque kan, shock. Tapi sebenarnya habitat semula jadilah Scrambler Sport Pro 1100 ni ialah jalan bukit lah, di mana kelajuan sederhana tinggi. Macam jalan Uluyam, naik genting tu semua dia suka. Gear pilihan ialah gear 3 dan gear 4. Sekali-sekala masuk gear 5. Bila kita tunggang macam tu dengan tangan terkangkang, kepala tunduk ke depan, Scrambler 1100 ni dia berasa ringan dan seronok untuk dilipat. Sikit aja input cukup untuk kita baringkan dia, dan kalau kita nak ubah arah ketika tengah selekoh pun dia tak mau, dia cepat je respon. Kita boleh angkat dia balik cepat, bubuh steering input sikit dia akan bangun balik, turun, senang. Ni sebab dia punya steering geometri dia agak tegak dan agak agresif. Ini yang memberikan dia satu ketangkasan. Jadi handlebar yang lebar tu macam tuas yang lebih, jadi senang sikit, kita rasa ringan nak adjust dia. Dia lebih sensitif. Maksudnya kalau kita nak tunggang Scrambler ni secara agresif macam cafe racer dalam bandar pun memang boleh sangat. Dia very agile. Dan kelebihan enjin besar yang mewah torque tu ialah kita boleh juga tunggang santai. Bila kat jalan-jalan corner-corner ni, kita boleh kekal duduk gear 6 dan layan selekoh dengan tenang dan gunakan throttle untuk imbangkan motosikal. Shock gila, boleh tengok pemandangan sambil layan the view, not so much trying to chase anybody. Scrambler 1100 Pro Sport ni bukan untuk kelajuan maksimum lah. Walaupun dia boleh mencecah 200 km dan lebih, saya tak selesa nunggang daripada kelajuan tinggi ni. Bukan saya kata motosikal ni tak stabil pada kelajuan tinggi ke apakah. Ada sikit macam pelik dalam 140 tu, ada sikit macam pelik, saya tak tahu rasa macam pitching ke, macam handle dia tu. Tapi rupanya bila saya sembang, dia kata mungkin balancing out sikit lah roda depan tu, tak tahulah. Tapi apa-apa yang sebenarnya saya tak selesa bila kelajuan tinggi itu ialah dia punya rintangan angin kuat. Tambah kita tangan terkepak semua kan. Angin tu kuat, jadi kena tunduk betul-betul lah. Kalau lebih pada 140 tu saya sat boleh lah, lebih lama pada tu tak apa nak mau sangat lah, mungkin 5 minit, lepas tu dah tak mau lah. Apapun sebenarnya versi Sport Pro ni dia direka bentuk untuk penunggangan singkat penuh adrenalin dan bukan untuk jarak jauh. Jadi kalau nak bawa jarak jauh boleh, tapi dia bukan ideal lah. Sebenarnya Scrambler 1100 ni satu motosikal yang boleh kita katakan mudah untuk dikawal daripada novice sampai ke expert lah. Dia punya reka bentuk, geometri dia makes this bike very easy to handle. Dan kalau you rasa berat ke apa ke, benda tu the weight disappears the moment the bike starts rolling. Sekejap je pun dah rasa the weight disappear. Dia punya handling memang cukup senang. Cuma pada saya lah, saya agak ngeri sikit dengan motor ni sebab dia punya power ni agak banyak. Sementara saya bawa ni, saya dapat 2 hari ni, 2 hari hujan lebat lah. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya simpan motor ni dekat gear 5, gear 6 je. Saya takut nak duduk kat gear 3, gear 4 sebab takutkan dia brake traction kat belakang tu mampu aku. Dan kebanyakan jalan lah, masa kita lalu saya pusing kat belah-belah Uyam sana, naik kona-kona sana, dan saya dapati motor ni dia paling happy dekat third gear dengan fourth gear punya speed. Tapi untuk saya mesti bawa kat situ one gear higher sebab saya rasa yang seronoknya sebenarnya motor ni adalah kita rasa on the long hand lah. Bila kita bawa gear 5, gear 6, you boleh pull daripada 3,000, 2,500, 3,000 sampai all the way to 4,000 plus, which gives you a speed range between 50 lebih sampai 100, 120 all on one gear. Dan yang best dia boleh duduk ini, saya punya preference daripada orang lain lah. In short, rasa dia punya throbbing of the twin cylinder tu tarik itu in and out corner. So at the end of the day, you boleh enjoy motor ni as a very relaxed bike, even on the back roads. And it's like a single stick lah. You basically just give it 6 gear, kalian corner, and you tak payah, unless you really want to tak tahu kejar orang lain ke apa lah. But other than that, saya rasa this is a very nice introduction to high power Ducati. Kalau you nak rasa bawa Ducati yang high power and you nak something easy to handle, yang nice and medium speed lah. High speed yang ni ada sikit problem kat saya sebab angin dia kuat. Saya tinggi, saya bawa saya duduk macam ni lah, nak mengelakkan angin tu. Dah rasa macam tak kaku pula, tapi just what it is. And also because there's a lot of torque, bila you nak crank tu,
it's best you tunduk sikit so that less stress on your arm, just to let your body just to push back onto the seats rather than having to hold on so hard to the bike, because you do have to hold on quite hard to the bike when you crank. So there are certain idiosyncrasies that makes this maybe not for everybody, but for general use, medium speed, this is a lot of fun. And of course this handlebar punya configuration ni bukan untuk long distance travel lah, untuk layan corner lah. So anyway, sampai situ je video kita hari ni. Kalau you rasa suka, tolong tekan like, kongsi dan kawan-kawan, dan minta tolong sikit lah, ramai lagi belum subscribe ni, tekan butang subscribe dan butang lonceng supaya bila kita connect video baru anda dapat notifikasi. Kawan Malaysia, kawan Prema, kita jumpa lagi insya-Allah. Nak beli motor beli dengan sini. Sempat lagi.